Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dengan nikmat iman dan Islam dapat kita meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah SWT. Tidak terlambat Ustaz nak ucapkan kepada semua anak-anak dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Walaupun dalam tempoh PKP ini kita hendaklah sambut dengan suasana yang gembira, yang ceria dan penuh kesyukuran, insya-Allah. Tajuk pembelajaran pada kali ini ialah berkaitan dengan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Secara umumnya sifat-sifat yang terdapat pada Rasul ada tiga, iaitu sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul. Pada video kali ini Ustaz akan teruskan pembelajaran kita, iaitu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul artinya ialah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasul. Ada empat, iaitu yang pertama Al-Kadhibu, artinya dusta. Al-Kadhibu artinya dusta. Kedua, Al-Khiyanatu, artinya khianat ataupun tidak jujur. Ketiga, Al-Kitmanu, artinya menyembunyikan. Al-Kitmanu artinya menyembunyikan. Dan yang keempat, Al-Baladatu, artinya bodoh. Al-Baladatu artinya bodoh. Empat sifat ini terdapat lawannya, iaitu yang pertama Al-Kadhibu artinya dusta, lawannya As-Sidqu artinya benar. Kedua, Al-Khiyanatu artinya khianat, lawannya Al-Amanatu artinya amanah ataupun jujur. Ketiga, Al-Kitmanu artinya menyembunyikan, lawannya At-Tablihu artinya menyampaikan. Dan yang keempat, Al-Baladatu, bodoh, lawannya Al-Fatanatu artinya bijaksana. Maknanya Rasul-Rasul ini bersifat maksum. Maksum artinya sempurna, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Baiklah, Ustaz akan terangkan keempat-empat sifat mustahil ini. Yang mana kita tahu sifat mustahil bagi Rasul ini sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, kerana Rasul sentiasa bersifat dengan sifat yang baik, bersifat dengan sifat yang mulia. Yang pertama, Al-Kadhibu, dusta. Dusta ialah sifat orang munafik, ya, yang mana kita kena tahu sifat orang munafik ni ada tiga. Ya, orang mukmin tidak boleh bersifat dengan sifat munafik, ya. Kerana Rasul adalah insan yang maksum. Rasul-Rasul sentiasa melaksanakan perintah Allah dan sentiasa meninggalkan larangan Allah. Kita wajib beriman bahawa Rasul tidak bersifat Al-Kazib, iaitu dusta. Sentiasa benar, sentiasa membuktikan kebenaran, membuktikan kehebatan mereka sebagai seorang Rasul.
Itu yang pertama. Yang kedua, al-khiyanatu, tidak jujur. Tidak mungkin Rasul bersifat al-khiyanah, kerana Rasul sentiasa amanah, sentiasa dipercayai. Rasulullah SAW seorang Rasul yang sangat amanah, ya, ketika hidupnya. Baginda sentiasa amanah dalam apa jua perkara. Al-khiyanah juga sifat orang munafik, ya, sifat orang munafik. Maka kita hendaklah jauhi sifat al-khiyanah ini. Jangan kita bersifat khianat sesama rakan-rakan kita, kepada ibu bapa kita, dan kepada siapa sahajalah, ya. Kerana orang mukmin tidak boleh bersifat al-khiyanah. Rasul-rasul tidak bersifat al-khiyanah kerana rasul-rasul adalah insan yang amanah. Baik, yang ketiga, al-kitman. Al-kitman artinya menyembunyikan. Rasul-rasul tidak menyembunyikan, kerana Rasul menyampaikan risalah-risalah yang diperintahkan oleh Allah, ya. Rasul-rasul sentiasa bercakap benar, ya. Maknanya kita kena bercakap benar. Sebagai seorang murid, hendaklah kita bercakap benar walaupun pahit, ya. Qulil haq walau kana murran. Rasul-rasul tidak menyembunyikan kebenaran, kerana ramai rasul yang diseksa, ya. Kita tengok sebelum Nabi Muhammad SAW, ramai rasul yang diseksa, yang terseksa. Kerana apa? Kerana mereka sanggup berkorban nyawa untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah untuk menyelamatkan umatnya daripada terus tenggelam di dalam kemaksiatan. Dan akhirnya mereka menolak Islam. Mereka sanggup, ya, membelakangkan nabi-nabi mereka, sehingga Allah menenggelamkan mereka. Kerana nabi-nabi ini adalah utusan Allah. Umat Islam wajib bercakap benar, ya, sentiasa bercakap benar. Susah ke nak bercakap benar? Tidak susah. Cakaplah perkara yang benar. Cakaplah perkara yang baik-baik. Seterusnya, wajib beriman, ya. Kita kena wajib beriman bahawa Rasul tidak bersifat al-kitman, kerana Rasul sentiasa bersifat at-tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir iaitu al-baladah. Al-baladah artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul bersifat al-baladah, kerana Rasul bersifat al-fatanah, sentiasa bijaksana, berfikiran cerdik, berfikiran dengan fikiran yang tajam akalnya, seperti mana Nabi Muhammad SAW digelar apa? Digelar Al-Amin kerana kebijaksanaannya, ya. Dipercayai. Orang Islam kena menuntut ilmu, kena belajar, ya. Sangat digalakkan dalam Islam untuk belajar supaya tidak menjadi orang yang bodoh, tidak menjadi orang yang jahil. Kerana bila kita berjaya, kita akan dapat apa? Dapat kejayaan, keberkatan. Nak berjaya kena ada ilmu, ya. Ilmu ni bukan setakat ilmu agama je. Ilmu ni luas, ilmu Allah ni luas, ya. Kalau kita nak berjaya, kita kena ada ilmu, ya. Kerana orang yang berilmu ni, ilmu apa-apa saja orang akan hormat, orang akan pandang, orang akan suka. Bukan setakat orang akan suka,
kita akan dihormati. Ya. Orang yang tidak pandai ini sentiasa menyusahkan orang lain. Ya. Kadang kita tengok walaupun dia tak ada ilmu, dia tetap berusaha untuk memperbaiki dirinya ke arah dirinya untuk lebih jadi maju. Ya. Sebab itulah kena ada ilmu. Nak dunia pun kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Kita sebagai orang Islam wajib beriman Rasul tidak bersifat al-baladah. Tidak mungkin Rasul bersifat al-baladah. Seterusnya, orang munafik ni ada 3 tanda. Ya. Yang pertama, apabila bercakap dia berbohong. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia tidak menunaikan janjinya. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Makanya hendaklah kita menjauhi ketiga-tiga sifat munafik ini. Jangan sampai kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang munafik. Secara kesimpulannya, marilah sama-sama kita mencontohi sifat-sifat Rasul, ya, sifat-sifat wajib yang terdapat pada diri Rasul. Sentiasa kita bercakap benar, sentiasa kita menjadi orang yang bijaksana, sentiasa kita jujur dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. Moga mendapat manfaat apa yang saya kongsikan pada video kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.